A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, selamat datang sekali lagi ke Galeri Kasyaf Channel. Apa khabar semua? Aku harap korang semua sihat-sihat selalulah. Okey, moga-moga semua penonton yang menonton video dekat channel aku ni, moga-moga korang diberikan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Okey, macam biasa, sebelum aku nak mulakan cerita aku, minta jasa baik korang untuk klik tombol like, share, dan yang paling penting, minta korang untuk tolong support channel aku, iaitu dengan tekan butang subscribe sebagai tanda sokongan korang lah. Jadi bila korang tekan subscribe ni, insyaAllah korang akan dapatlah notification daripada video-video aku. Okey, jadi pada sesiapa juga yang berminat nak share kisah-kisah seram korang, boleh tekan link WhatsApp, Telegram, ataupun boleh email dekat ruangan description dekat bawah video ni. Alright guys, tajuk untuk video kali ni adalah kisah seram mengenai pemandu Grab dan juga pemandu teksi. So untuk video kali ni ada 3 kisah seram yang aku nak sampaikan lah. Macam mana pengalaman diorang ni diganggu masa diorang ni mencari rezeki, macam mana cerita dia. Okey, kita mulakan dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jom dengarkan kisah misteri dan pengalaman pemandu Grab dan juga teksi. Let's go. Okey, kisah pertama ni merupakan perkongsian dari seorang pemandu Grab yang aku namakan sebagai Acap. Mudah nak sebut. Acap ni umurnya dekat 30-an lah, dan dia ni memang dah jadi pemandu Grab. Dia kurang katanya 3 tahun lebih lah. Tapi si Acap ni kata dia buat Grab ni ataupun dia memandu ni, menghantar orang ambil bawa balik masa zaman Uber lagi. Maksudnya masa zaman Uber ni pun dia dah buat kerja-kerja hantar-hantar orang ni. So dia kata lepas Uber ni dah tak ada, dari situlah Acap ni beralih arah kepada Grab e-hailing. Uber ni sebelum Grab lah, mana yang tak tahu. Dulu Acap ni kata masa dia buat Uber, dia buat suka-suka je, part time. Jadi lepas tu bila dia buat Grab car ni, barulah dia buat keputusan untuk berhenti kerja dan dia jadikan Grab car ni sebagai full time lah dia punya kerja. Sebabnya mudah, katanya dia nak uruskan masa dia. Dengan katanya dia nak hantar ambil anak lagi. Yang paling penting Acap ni kata dia mudah nak solat berjemaah dekat mana masjid bila dah masuk waktu solat. Aku rasa aku salute lah dengan Acap ni. Niat dia semata-mata nak solat berjemaah dekat masjid. Maksudnya Acap ni memang sejenis yang sangat pentingkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Susah nak cari orang macam ni. Kalau aku okey, nak dijadikan cerita pada satu malam ni, al-kisahnya lah, dalam pukul 12 malam macam tu lah, lepas dia habis hantar customer dia. So si Acap ni bercadang lah nak gerak balik, sebab dia fikir dah lewat dah ni, berapa jam dah dia kata dia buat Grab. Dari pagi dia kayu sampailah tengah malam dia buat. Jadi si Acap ni kata dia tekanlah app Grab ni untuk set destination. Okay, maksudnya set destination ni, sepanjang on the way dia nak balik tu, contohlah kalau ada orang nak balik menghala ke arah yang sama jalan dia balik, so bolehlah dia hantar. Itu pun kalau ada orang lah. Kalau ada. Kalau tak ada, saya Acap ni cakap dia balik je lah rumah terus. Okay, waktu tu dia kata masa dia tengah shock layan muzik sambil dia on the way nak balik tu, dia bawa kereta. Tiba-tiba Acap ni kata dia dapat job last customer, menghala juga jalan dia nak balik. Cuma waktu tu dia tak tengok langsung lah ke mana arah dia nak hantar customer ni. Dia tekan je accept. So Acap ni fikir, tak apalah, Alhamdulillah. Tak fikirlah, hantar mana-mana pun aku hantar. Janji, lepas tu dia nak balik. Lepas tu dia kata alalang nak balik tu, kiranya macam okey lah, tak apa, benda aku cakap ni. Okay, so si Acap ni pun dia accept. Dia tak fikir apa-apa, sebab dia kata bukan benda pelik pun kalau ada orang request Grab tengah-tengah malam ni. Mana tahu kalau orang tu kaki clubbing ke apa ke, ya tak? So tanpa fikir banyak, Acap pun ikutlah direction map tu.
Jadi bila dia sampai dekat lokasi dia nak pick up customer tu, Masya Allah geng, dia kata kat situ kubur Cina. Tapi Acap ni masih bersangka baik lagi. Katanya maybe customer dia ni baru habis sidang kubur family ke apa ke. Dan Acap ni memang kata tak salah tempat dah ni. Sebab kat telefon dia waktu tu memang maps tu dah set mention we are arrived. Maksudnya Acap ni dah sampai lah kat tempat yang sepatutnya dia kena pick up customer dia ni. Tapi perasaan cuak dia waktu tu, dia kata jangan cakap lah. Oi, kau duduk kat tepi kubur Cina kot. Tambah pula bila sekeliling kau semua gelap gelita. Lampu tu ada dia kata, cuma tak banyak. Orang kata sekadar nampak jalan je. Dan yang paling Acap ni dah start fikir bukan-bukan bila tak ada siapa-siapa pun yang muncul. Atau dia tak ada nampak siapa-siapa pun yang tengah tunggu kat situ. Jadi untuk kepastian lah, Acap ni dia cubalah call customer dia. Dia nak pastikan betul tak ada customer ni. Dia call, nak tanya kat mana customer dia tunggu, celah kubur ke, tepi-tepi ke. Tapi jangankan batang hidung, bayang pun tak nampak, tak angkat pula tu. Jangankan bayang, bau napas pun tak ada, dia kata. Tapi kalau ikut maps tu memang betul lah, memang dia dah sampai dekat tempat yang sepatutnya. Jadi Acap ni cuba call customer dia. Tiba-tiba geng, aplikasi yang Grab ni tiba-tiba offline. Seolah-olah macam ada orang tutup. Sebab Acap ni beritahu untuk Grab driver, cuma driver je yang boleh tekan online ke ataupun offline Grab ni. Online ni maksudnya kita terima job lah nak bawa customer. Kalau offline maksudnya kita tutup apps tu. So kita takkan dapat lah mana-mana job nak terima order dari customer. Jadi itu yang buatkan Acap ni pelik. Siapa pula yang rajin tiba-tiba nak tekan offline dia ni? Tapi mujur lah Acap ni kata dia jenis yang relax, yang sempoi, yang tak ada hal. Dia masih buat tak tahu. Dia fikir mungkin kawasan kubur ni internet tak berapa nak kuat lah kot. Mungkin sebab tu lah boleh offline. So Acap ni fikir tak apalah, tunggu lagi 5 minit. 5 minit. Maybe customer tu adalah hal-hal ni kan. Cabut rumput ke, bakar colok ke kat kubur. Kot-kot lah waktu tu customer dia tergeh-geh baru nak turun kan. Tapi line tak ada, tak bagi tahu. And then Acap kata dia cuba juga tengok kiri ke kanan. Waktu tu muncul bau wangi. Wangi sangat dia tu. Bau tu betul-betul kata menusuk ke lubang hidung si Acap. Wangi gila. Macam bau brand perfume yang mahal-mahal ni lah, yang branded ni. Lepas tu lah baru dia rasa macam something tau dalam kereta dia waktu tu. Macam ada something. Memang dia rasa macam ada benda je dekat seat belakang dia tu. Tapi dia toleh belakang, tak ada. Time ni memang kata si Acap, dia dah tak boleh nak jadi nak cool lah, tak boleh nak jadi sempoi dah. Dia dah lain macam dah meremang tu, segala-gala bulu ni ada. Segala bulu ada semua, habis naik terangkat. Takutnya pasal. Lepas tu dia kata lagi, kalau meremang kat tangan biasanya tu perasaan kita je. Tapi orang kata kalau meremang kat tengkuk, maksudnya apa? Maksudnya orang tua-tua katalah benda tu memang ada. Jadi Acap ni fikir hati, sah kali ni terkena lah. Bukan orang ni. Maksudnya ada something yang nak main-mainkan si Acap pada waktu tu. Takut memanglah takut. Tapi nak buat macam mana? Kau dah memang ada kat situ dah. Nak tak nak kau kena hadap juga. So Acap ni dengan sedaya upaya dia lah cuba nak abaikan je perasaan dia yang tak best tu. Acap ni saja-sajalah membebel sorang-sorang. Kononnya nak beritahu lah, kononnya lah kalau ada benda tu dekat belakang, dia nak beritahu lah, dia membebel-bebel lah sorang-sorang. Katanya, ni siapa pula nak bayar trip aku kat sini? Amboi dia, main-main pula. Rugi minyak aku tau, datang sampai sini. Aduh, aku nak balik ni. Siapa dia dalam kereta ni? Siapa yang ada? Kau keluar sekarang? Acap cakap macam tu. Memang level bukan kaleng-kaleng. Memang kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng punya berani. Betul lah. Kalau aku lah waktu tu dah terkena tiba-tiba ada bau wangi, aku pensel tu je. Silap-silap kereta tu aku kendong, aku bawa lagi. Okey. Lepas je Acap ni cakap macam tu, tiba-tiba dia terdengar pula macam ada suara yang agak kasar. Betul-betul kat telinga dia. Suara tu cakap,
hantar kat depan tu je. Acap ni bila dengar melompat lah dekat dalam kereta tu, terkejut punya pasal benda tu cakap hantar dekat depan tu je. Oh, orang apa pula? Mana ada orang? Tak ada. Tiba-tiba keluar suara kan. Punyalah pucat muka Acap tu ni. Waktu tu dia mengucap banyak Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, suara apa tu. Kemudian Acap ni terus tekan pick up. Konon-kononnya macam dia dah pick up lah customer Grab tu. Dia dah tekan lah macam konon dia dah pick up. Lepas tu dia terus caw. Dia bergerak ikut alamat yang ada dalam apps tu. Even dia sendiri pun tak tahu kenapa dia nak hantar lagi. Sebab bukan ada orang pun dalam kereta tu. Tapi Acap ni cakap dia sendiri pun tak tahu kenapa dia buat macam tu. Mungkin kerana dia kata terlalu ketakutan. Jadi dia ikut je suara tu. Bila suara tu suruh hantar dekat depan sikit. Kan aku cakap tadi kan, masa mula-mula sampai, dia ni tak tengok pun alamat yang dia nak kena hantar tu. Dan yang paling seram, sebab alamat yang dia nak kena hantar tu sebenarnya depan sikit je dari kubur tu. Depan je, tak jauh. Maksudnya alamat dengan suara yang dia dengar tu rupa-rupanya memang betul-betul dekat. Dalam 100 meter je macam tu. Jadi sampai je dekat tempat tu dengan menggetar badan yang menggeletar ni, apps kat aplikasi Grab tu terus keluar message sampai dan dia kena tekan drop off. Maksudnya setiap kali passenger ni dia berjaya hantar lokasi mana-mana, dia berjaya hantar, memang dia akan keluar drop off lah. Maksudnya kita dah sampai. So Acap ni mulalah rasa tak sedap hati. Sebab dia takut lagi lama dia kat situ, lagi pelik jadinya. Akhirnya Acap ni ambil keputusan, dia pecut terus kereta dia keluar dari jalan tu. Sebab makin lama, kalau dia makin melayan, makin merapu dan pelik jadinya. Memang macam orang gila lah Acap ni dia bawa kereta waktu tu. Sambil tu mulut dia tak berhenti lah baca apa-apa je ayat yang dia ingat. Jadi lebih kurang dalam 5 km macam tu dia bawa, barulah dia jumpa ada satu stesen minyak ni untuk dia singgah. Acap ni pergi toilet nak bagi hilang lah apa yang patut. Dia bagi hilang bau apa pedang tu, nak bagi hilang takut dia lagi. Dan bila dia masuk balik dalam kereta dia, lepas dia balik daripada toilet tu, dia kata masih ada lagi bau wangi tu. Time ni dia check, memang confirm bukan bau dia punya perfume kereta. Manalah tahu kot bila tengah dalam takut kan, semua benda jadi seram. Dia ingatkan konon yang tu rupa-rupanya perfume. Tapi bukan. Memang bukan perfume kereta dia. Sebab masih tak hilang lagi bau wangi tu, Acap ni syak ada something yang masih ikut dia dari kubur Cina tadi. Patutnya dia dah sampai ke tempat dia nak tuju tadi. Patutnya dah sampai dah dia hantar kan. Kan aku kata dekat je kan. Tapi kenapa pula tak turun-turun lagi dari kereta ni? Bila Acap rasa macam benda tu masih lagi ada dalam kereta, tapi Acap tak nampak, cuma dia bau je. Waktu tu dia dah rasa macam nak demam dah. Sejuk beku badan segala macam dah ada. Jadi Acap ni bersuara lah. Dia bercakap lah sikit dalam kereta tu. Dia beritahu lah, siapa-siapa yang ada dalam ni, aku nak balik. Dah, kau turun sekarang. Jangan ikut aku. Aku nak balik. Acap ni beritahu. Sambil-sambil tu barulah teringat nak baca ayat kursi. Masa kat kubur tadi entah apa-apa doa yang dia kata dia dah baca. Dia tak tahu doa apa yang dia baca. Akhirnya lepas 5 minit dia baca ayat kursi tu, barulah bau wangi tu perlahan-perlahan hilang. Jadi bila dah hilang, dia relax kejap, terus dia call bini dia, cakap dia on the way nak balik dah. Dan terus dia drive balik. Katanya waktu tu itulah pengalaman yang paling teruk sepanjang dia bawa Grab. Tapi dia kata tak adalah dia serik nak bawa Grab. Sebab dia kata memang itu adalah punca rezeki dia. So dia teruskan kerja dia macam biasa. Dan Acap tu kata lagi, masa dia balik tu, Alhamdulillah tak ada apa-apa yang berlaku. Maksudnya benda tu kacau sampai dekat stesen minyak itu saja. Moral of the story, tak ada moral juga. Jangan buat Grab sampai tengah malam lah, jaga-jaga. Okay, manalah tahu kan, zaman sekarang ni hantu pun boleh bawa Grab. Boleh, bukan bawa Grab, boleh tempah aplikasi Grab ni. Kot dia malas nak terbang ke, jadi dia try lah si Acap ni. Manalah tahu kan. Itu adalah kisah yang pertama.
Okey, kisah yang kedua pula adalah pengalaman dari seorang pemandu teksi. Okey, kali ni aku slowkan sikit tempo sebab tadi aku bercerita agak laju. Takut ada yang tak boleh nak faham, tak boleh nak tangkap. Ini aku slowkan sikit. Okey, pemandu teksi. Aku sambung balik. Pak Hashim nama dia. Okey, ingat Pak Hashim. Pada waktu tu, Pak Hashim dia kata dia masih muda. Dan sekarang umur dia dalam 60 tahun, 50 nak ke 60 lah, macam tu. Dan dia kata benda tu berlaku sekitar tahun 1998-97 tu. Yang paling dia ingat waktu tu zaman kegawatan ekonomi, waktu zaman Tun Mahathir, zaman-zaman tu lah. Dan Pak Hashim memang bekerja full time sebagai seorang pemandu teksi. Itu adalah sumber pendapatan dia dengan membawa orang pergi ke sana, ambil orang ke sini. Tapi korang kena tahu, pemandu teksi ni dia bukan macam pemandu Grab zaman sekarang ni. Pemandu Grab kau tekan-tekan, klik dah dapat customer. Teksi tak waktu tu. Kalau kau nampak ada orang panggil, barulah kau datang. Ataupun biasanya kalau korang nampak dekat mana tu, stesen bas ke, LRT ke, tempat kereta api ke, ataupun mana-mana mall, itu adalah sumber rezeki lah, di mana kata Pak Hashim dengan kawan-kawan dia mendapatkan pelanggan ataupun customer. Dan pada satu hari, Pak Hashim cerita, okey, kita pendek kan, dia kata dia susah nak dapat customer waktu tu. Tak tahu pasal apa, paling-paling satu ataupun dua orang je customer. Itu pun customer dia macam nak tak nak, ataupun macam rasa kesian dengan Pak Hashim. Pak Hashim ni, kenapa susah nak dapat hari ni? So dia cubalah pergi ke tempat yang lain, pergi tempat kawan-kawan dia. Tapi bila kan, kalau korang perasan pemandu teksi kan, dia akan duduk ramai-ramai situ kan. Bila ada pelanggan yang nak datang kat dia, bila Pak Hashim, marilah naik kata pakcik, kata pakcik waktu tu dia muda, marilah naik, nak hantar mana-mana boleh, tak ada masalah. Tapi jawapan daripada customer dia cuma jalan kepala, tak nak. Tak apalah bang, kita orang naik teksi lain. Itu jawapan dia. Korang rasa sakit hati tak? Dan yang paling sakit hati bila depan-depan mata dia pergi ke arah pemandu teksi lain. Lagilah kawan tu macam bengkak kan. Tapi Pak Hashim masih bersabar. Dia cuba relax. Tapi yang buat dia tak tahan, masuk hari pertama okey lagi, masuk hari kedua, masuk hari ketiga, perkara yang sama berlaku. Sampailah masuk hari yang kelima, benda tu berlarutan. Dan waktu tu Pak Hashim kata, ini kenapa pelik sangat ya, aku tak dapat customer ni. Kata aku busuk ke, kotor ke, aku ni busuk apa, ada yang apa-apa ke yang tak kena dengan kereta aku ataupun diri aku. Pak Hashim ni macam tanya-tanya, kenapa tak ada pelanggan, sedangkan kawan-kawan dia lain ada je. Walaupun dia kata memanglah zaman kegawatan ekonomi, tapi takkanlah tak ada langsung customer kan. So benda tu buatkan Pak Hashim jadi rasa macam agak stres, tekanan masa sendiri. Jadi Pak Hashim dia kata dia buat kerja, masuk hari kelima tu dia bawa teksi, dapatlah seorang ataupun dua orang, itu pun job-job kecil je. Sampailah ke malam, dia masih lagi berusaha untuk dapatkan customer, sehingga capai waktu tengah malam. Pak Hashim ni kata dia dah stres sangat dah, tak ada langsung. Jadi dia ambil keputusan untuk balik ke rumah je. Kemudian masa dalam perjalanan Pak Hashim ni nak balik ke rumah, dia akan melalui dua jalan biasanya. Tapi jalan pertama dia akan lalu kawasan highway, jalan yang biasa orang lalu lah. Dan satu lagi adalah melalui kawasan pedalaman yang jarang orang lalu. Biasanya Pak Hashim akan lalu tempat yang ramai orang ni lah, yang macam highway ni. Tapi waktu tu dia tengok daripada kawan-kawan dia beritahu kan, kawasan tu accident, jam teruk. Jadi Pak Hashim ni kalaulah dia masuk jalan yang highway ataupun jalan yang biasa dia lalu ni, confirm pukul 1, pukul 2, ketiga silap-silap dia tak balik-balik lagi, tersangkut dekat jam tu. Jadi Pak Hashim ni pun ambil lah keputusan untuk melalui jalan yang lagi satu, iaitu jalan yang kata melalui kawasan kampung ataupun pedalaman lah. Sebab dia kata dia sebenarnya malas nak lalu situ sebab kawasan tu agak gelap dan tak ramai sangat orang. So kalau jadi apa-apa susah. Tapi sebab dah jadi jam macam tu dan dia pun agak stres, dia nak balik juga, nak balik awal, so dia pun lalulah jalan tu.
Jadi tengah dia lalu tu, dia lalu memang dia kata jalan tu memang dengan berlubangnya, dengan tak berturaknya, dengan lampu pun tak berapa nak ada. So dengan dalam keadaan yang dia agak tak berapa nak elok tu, mood pun tak berapa bagus, dia cubalah buka tingkap dia nak ambil angin malam lah. Dengan dia kata waktu tu aircon pun dia dah rasa macam air serabut. Lagi satu dia kata dia nak cuba kata tenangkan diri dia, dia cubalah nak pasang ayat-ayat Quran. Mula-mula dia pasang, okey elok. Tengah dia lalu sambil dia dengar alunan ayat Al-Quran, tiba-tiba radio yang pasang ayat Quran tu berhenti tiba-tiba. Tak ada bunyi langsung. Dia tekan balik. Apa pasal? Rosak ke? Waktu tu aku lupa nak beritahu. Waktu tu dia dah melalui satu jalan, kata ada kawasan pokok-pokok besar tau. Dia macam kelapa sawit dah. Pak Syam ni beritahu. Dan tiba-tiba radio dia tu tak berfungsi langsung. Jadi dia fikir tak apalah, mungkin ada masalah teknikal lah. Aku malas nak beritahu. Tu Pak Syam cakap. Jadi dia pun jalan ke depan lagi. Tiba-tiba dia nampak ada seorang wanita India berpakaian sari. Tapi Pak Hashim ni pelik. Kawasan tu mula-mula dia memang dah lalu kawasan kampung, adalah kampung-kampung dekat belakang. Tapi satu kawasan yang dia lalu ni memang hutan semata-mata. Kata pokok kiri kanan, kelapa sawitnya. Dan tiba-tiba perempuan tu ada situ. Tapi perempuan tu bukan berjalan menghala ke arah Pak Hashim. Benda tu dia menghala ke depan. Maksudnya Pak Hashim ni kena kejar lah dia ke depan. So dia fikir, apa buat perempuan ni buat seorang-seorang ni? Gaduh lelaki ke? Kereta rosak ke? Ada masalah ke? Benda tu buat Pak Hashim tertanya-tanya. Kenapa perempuan ni boleh ada seorang-seorang? Waktu tu dia tak fikir lagi benda-benda pelik-pelik ni. Sebab dia fikir lebih kepada arah yang nak tolong, nak membantu. Jadi dia ambil keputusan untuk pergi perlahan-lahan ke arah wanita India tu yang pakai yang sari tu. Dan hampir dia nak sampai-sampai je, dia dengar lah perempuan tu berjalan. Sebab nak sampai kan, dia perasan perempuan tu tak pakai kasut, berpakaian sari macam biasa yang korang biasa tengok tu, tak berkasut. Dan ada bunyi gelang kaki. Kalau korang tengok orang India kan ada gelang kaki kan, bila dia jalan cing 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 cing, macam tu. So bila dia rapat je, dia berhenti ke tepi. Dia pun tanyalah, "Dek, buat apa seorang-seorang sini? Bahaya ni malam-malam." Pak Hashim ni tanya pada wanita tu ataupun perempuan tu. Perempuan tu mula-mula berdiri tegak je. Mula sebab Pak Hashim ni kan kereta dia rendah sikit. Perempuan tu tak nampak muka lagi lah. Dan tiba-tiba perempuan tu tunduk. Punyalah Pak Hashim istighfar panjang, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Bila perempuan tu jenguk je arah muka ke arah Pak Hashim ni, muka dia punya lah buruknya, dia kata, dengan mata merah. Lagi satu dia kata hidung dengan mulut dia penuh ulat-ulat tau. Ulat-ulat, kata ulat yang biasa kalau mayat-mayat kan ada keluar ulat lah. Macam tu. Manalah kawan tu tak takut lah. Istighfar panjang lah, dia punya terkejut, dia tekan minyak, lari punya takut. Sambil dia bacalah ayat, apa-apa ayat yang dia tahu. So dia baca dia bacalah ayat kursi lah, apalah. Sambil tu dah mengeletar dah, dia bawa kereta. Benda tu lah, benda dekat belakang aku tadi lah, benda tu. Dan masa dia lalu tu, dia maksudnya dia nak hampir-hampir lah kawasan perumahan dia, belum lagi lah, dalam mungkin lagi 5 km. Tiba-tiba ada bau wangi geng. Dan bau tu seolah-olah daripada wangi bertukar kepada bau busuk, bau bangkai pula. Pak Hashim kata dia tutup hidung, bau apa ni? Dia buka tingkap, tapi bau tu masih ada. Dan rupa-rupanya bila dia perasan dekat cermin depan dia tu, cermin sisi dia tu, ada perempuan dalam belakang. 2 orang. Dari mana datang dia pun tak tahu. Terkejutlah Pak Hashim. Kau nak dari mana? Kau tengah buat kereta ni kan, ada perempuan. Tapi perempuan tu wanita, dia kata dia macam perempuan India sebab berpakaian sari juga. Tapi dia lilit muka dia dengan kain sari dia tu. Dan cuma nampak macam mata je lah, mata yang kata tajam. Pak Hashim waktu tu dia punya terkejut, daripada mana datang. Ya Allah, Astaghfirullahalazim. Ya Allah,
apa ni, tapi dia still cuba kontrol kereta dia, takut terbabas. Benda-benda ini bahaya, takut terbabas kan. Jadi dia masih lagi bawa, tapi makin nak tekan minyak dia, makin perlahan kereta dia, dan jadi makin lama makin berat. So bila dah makin berat, Pak Hashim ni dia ambil keputusan, dia berhenti kereta, dia lari, terus lari keluar daripada kereta dia tu. Dia lari. Nasib baiklah kebetulan dia bertembung dengan satu lagi teksi di arah bertentangan dia tu. Alhamdulillah yang tu adalah kawan dia. Nasib baik pada waktu tu. So dia pun tahan lah. Dan kawan dia tu Man nama dia. Yang pemandu teksi yang dijumpa ni lah. Man, berhenti Man. Cip, kenapa kau ni? Man, belakang aku Man. Ya Allah, aku tak tahulah aku nampak apa. Hantu Man, hantu. Itu Pak Hashim ni dah cakap tergagap-gagap lah dengan muka pucatnya. Man ni, kau biar betul ni Hashim. Mari tunjuk aku mana. So Hashim ni mula-mula tak nak pergi. Pak Hashim ni kan dah takut nampak benda pelik-pelik dalam kereta ni kan. Jadi bila Man ni cuba pujuk, dia pergilah kat kereta Pak Hashim ni. Dan bila tengok tak ada apa. Mula-mula Man ni macam tak nak percaya. Tapi bila tengok muka Pak Hashim ni yang betul-betul serius, nampaklah dia bukan tipu. Dia kata, Hashim, aku rasa kau kena sakat ni. Macam ni lah Hashim, aku bawa kau, kita pergi lepak mamak ke mana-mana dulu, kau tenangkan diri apa semua. Lepas tu aku akan hantar kau balik. Kereta ni kau biar dulu, esok baru kita ambil. Itu kawan ni Siman ni cuba nak tenangkan Pak Hashim ni. So dia pun berhenti. Man ni bawa Hashim pergi lepak mamak dulu, relax bagi tenang. Lepas tu barulah dihantar Pak Hashim ni balik. Tapi sebelum balik, Man ni pesan dekat Pak Hashim, esok ataupun lusa, kalau kau rasa masih lagi demam-demam ataupun pucat ni, sebab dia kata Man ni nampak Pak Hashim ni macam dah lemah semangat, hilang semangat tu. Jadi Man ni ajak Pak Hashim ni jumpa dengan seorang, orang kata ahli perubatan Islam lah, ataupun perawat alternatif keesokan harinya. Jadi Pak Hashim ni pun setuju, sebab dia kata nak pulihkan semangat dia yang terkejut tiba-tiba kena kacau ni kan. Daripada mana entah jumpa dekat kawasan pedalaman tu, daripada mana entah datang. So dia dijumpa dan perawat ataupun perubatan Islam ni bagi tahu dekat Pak Hashim yang dekat diri Pak Hashim tak ada apa. Dan bila dia scan balik, rupanya punca dia daripada kereta Pak Hashim tu. Dan bila dia scan, dia tengok kereta Pak Hashim ni, rupanya bawah seat Pak Hashim tu ada gelang kaki, geng. Gelang kaki yang India yang dia dengar bunyi cing-cing tadi tu. Gelang kaki tu ada macam, ada sedikit darah, macam darah-darah. Lepas tu macam ada abu-abu. Tak pasti, dia kata abu mayat ataupun tanah macam tu lah, debu-debu macam tu. Dan perawat Islam tu kan, mungkin Pak Hashim ni dah kata dia buat orang, ataupun dah dianiaya lah. Ada orang cuba nak hantar sihir kepada Pak Hashim. Dan sebab itulah Pak Hashim ni kata itulah punca sebenarnya Pak Hashim ni tak dapat job selama 5 hari. Sebabnya ada orang letak sesuatu dekat kereta dia. Dan bila masa orang tu letak, Pak Hashim ni pun sendiri tak tahu. Cuma bila dah ubat dan akhirnya kereta Pak Hashim ni dah, orang kata, adalah kaedah-kaedah dia. Dan tak lama lepas tu Pak Hashim pun dapat teruskan dia punya kerja macam biasalah. Dah tak ada lagi apa-apa gangguan. Itu adalah cerita daripada Pak Hashim, seorang pemandu teksi. Okey, betulkan topi jap. Alright. Kisah yang ketiga adalah kisah seorang pemandu Grab. Kita masuk balik kepada pemandu Grab. Cerita ni seorang lelaki yang aku nak namakan apa ya. Okey, aku letak Amir lah. Aku ni suka letak nama simple-simple je. Nanti kalau korang ada idea nak bagi apa-apa nama, bagilah, senang sikit aku nak bagi idea, nak cakap kan, nak bagi nama. Okey, Amir ni pemandu Grab full time. Dia kata dia memang dia buat kerja ambil dan hantar orang ni
daripada kata dah lama lah dia buat. Sama tak macam yang cerita first dia Acap ni, daripada zaman Uber lagi, dia pun dah buat Grab ni. Sebab dia kata dia memang tak suka kata bekerja dengan orang. Seronok dia kata bekerja masa dia sendiri. So nak dijadikan cerita, aku nak pendekkan cerita ni. Amir ni dia buat Grab macam biasalah. Dia buat daripada start pada pagi, dia kayuh sampai ke malam. Situasi yang sama tak macam Acap tadi. Waktu malam juga. Dan masa dia nak balik tu sebenarnya dah dekat pukul 1 pagi. Tapi Acap ni kata, boleh lagi ni, aku boleh kayuh lagi ni. Sebab Amir ni cerita dia setiap hari kalau dia buat Grab, dia akan ada target dia berapa-berapa. Mungkin satu hari tu dia nak dapat 400. Jadi waktu tu mungkin duit yang dia dapat cuma 350. Jadi Amir ni kata macam mana pun dia nak capai target dia, nak dapatkan 400 dekat malam tu. Walaupun dah pukul 1 ke 2 pagi, selagi dia mampu, dia cuba buat. Jadi nak dijadikan cerita, Amir ni dapat satu job ambil orang lah, senang cerita, ambil orang dekat hospital Kuala Lumpur. Dan bila dia tekan accept tu, nama dia pop up keluar nama seorang wanita Melayu. Dan aku cakap pukul apa tadi? 1 ke? Pukul 2? Pukul 2 lah, senang. Aku lupa lah apa-apa tadi. Pukul 2 tu, dia pergilah ke hospital Kuala Lumpur tu. Dan dia masuklah dekat kawasan entrance hospital tu. Masa dia lalu dekat kawasan entrance tu, dekat kawasan pick up tu, Amir ni dia rasa macam lain macam lah kawasan hospital ni. Sebab apa? Amir ni dah selalu sangat dah sebagai full time punya pemandu Grab. Dia dah biasalah ambil hantar orang dekat kawasan hospital tu. Dan kebiasaannya kawasan hospital tu memang penuh dengan orang. Walaupun pukul 1 ke 2 pagi, kalau orang keluar masuk kot kawasan tumpuan, orang sakit semua mesti akan pergi hospital. Walaupun pukul 1 ke 2, nak pula dekat kawasan bandar kan. Tapi malam tu sunyi geng. Kawasan pick up customer tu tak ada orang. Wak Ima, guard pun sendiri tak ada dekat kawasan tu. Jadi Amir ni macam, macam sunyi dia hari ni. Memang healing tu kawasan hospital hari ni. Amir tu fikir dalam hati lah. Jadi dia pun tak ada fikir apa, dia berhenti dan dia tekanlah macam dia dah sampai, dia dah arrive. So nak bagi tahu yang dekat customer yang perempuan ni yang dia dah sampai, so dia bolehlah naik kereta si Amir ni. Tapi Amir ni kata sama juga macam kes Acap tadi, customer dia tak muncul-muncul. Amir ni tunggu, mana customer aku ni, perempuan ni, aku ni dah nak kejar time ni, nak kejar masa ni, kau tak masuk-masuk, tak datang-datang lagi. Jadi tunggu. Amir ni waktu tu dia kata dia rasa macam nak buang kahak, dia macam nak terbatuk lah. Macam tu lah. So dia nak buang kahak dia, jadi dia buka lah dia punya tingkap kereta. Masa dia nak buang kahak dia dekat tingkap kereta dia tu, dekat tingkap kereta kan ada cermin sisi kan. Tiba-tiba dia perasan, bila masa cik masuk? Rupa-rupanya dah ada wanita dekat belakang seat kereta si Amir ni. Amir ni dengan kata hairan lah. Sebab dia kata tak ada langsung bunyi pintu dibuka ke, orang ketuk ke, bunyi seolah-olah orang masuk pun tak ada. Tiba-tiba ada orang kat belakang. Amir ni macam, bila masa cik masuk ni? Tapi perempuan tu tak balas, dia diam je. So Amir ni buat tak tahu, mungkin perempuan ni stres lah kot. Jadi dia kata tak apalah, dia tekan lah pick up perempuan tu. So nak bawa lah yang perempuan kat belakang tu pergi ke tempat yang dia nak hantar ni lah. Tapi dia tak beritahu lah, tak dinyatakan dekat mana tempat dia. Waktu tu masa dia nak hantar tu, tengah dia nak tekan pick up, aku lupa, nak tekan pick up tu, tiba-tiba phone dia terjatuh. Terjatuh kat phone holder dia tu, terjatuh. So, sorry, minta maaf cik, saya ambil phone dia, terjatuh pula. Tengah dia nak ambil tu, phone tu cari-cari ke tengah raba-raba phone dia, dia rasa macam ada bunyi, macam ada orang tiup kat telinga dia tau. Amir ni macam so dia toleh ke belakang. Mengaku aku toleh ke belakang.
Ingatkan yang perempuan kat belakang tu, customer dia tu yang tiup telinga si Amir ni. Tapi perempuan tu diam je macam, diam macam tu sambil dia pandang ke depan, tak menjawab, tak ada cakap apa-apa. So Amir cakap, cik ada tiup saya ke apa-apa tadi? Dia tak balas, diam. Amir cakap dalam hati kan, kerek tu perempuan ni, aku tanya tak jawab, bagi yang nasib baik customer. Tu dalam hati dia lah, dia tak ada cakap depan-depan. Tak pasal-pasal kena komplain. So Amir ni dia teruskan je lah perjalanan. Dia buat tak tahu lah, lantak lah, janji aku nak dapat duit, nak capai target aku malam ni juga mesti dapat 400 juga. Macam tu lah. So dia lalu-lalu jalan ni. Tapi yang Amir pelik, waktu tu dia kata dia melalui jalan kawasan Bukit Tungku tau. Kawasan, kalau nak tahu kawasan Bukit Tungku ni, pada yang tak tahu, biasanya korang akan dengar macam-macam cerita lah, cerita-cerita seram. Ada kata kena sakat lah, jumpa itu, jumpa ini. Dan bila dia lalu je dekat kawasan tu, perempuan tu mesti sikit-sikit macam tergelak, mengekek. Bila macam terentak sikit je, perempuan tu tergelak. Amin, ya Allah, time tu cakap perempuan ni kenapa ni ya? Dan waktu tu masa Amin ni jalan kat depan, tiba-tiba dia rasa macam dia ada melanggar sesuatu tau. So Amin macam brake emergency lah, emergency brake. Dia tu, ya Allah. So dia tengok, tapi masa dia kata dia langgar sesuatu tu, bila dia keluar pergi tengok, tak ada apa pun dia langgar. Dan bila Amin ni masuk balik dalam kereta dia, alangkah terkejutnya dia bila perempuan dalam kereta tu dah tak ada, geng. Kosong. Amin ni macam, mana perempuan tadi? So dia keliling kereta, dia tengok, pergi belakang, pergi situ, pergi kiri kanan, tak ada. Dan yang Amin kata paling dia takut waktu tu, bila barulah dia perasan kawasan tu adalah kawasan yang sunyi, tak ada orang. Cuma ada lampu lah, lampu jalan macam tu. Dan masa dia tengok tu, dia kata dia macam dengar bunyi sayup-sayup, macam ada bunyi perempuan tergelak-gelak ataupun tengah menganjing dia bunyi. Adalah suara perempuan. Tak mana nak nyanyi, nak nganjing buat suara tu, seram. Tapi adalah dengar suara perempuan seolah-olah macam ketawa, mengilai, mengekek-ngekek dekat Amir ni. Waktu tu Amir ni kata, dia, ya Allah, menyesalnya aku ambil perempuan ni. Perempuan tu siapa? Orang ke? Hantu ke? Dan kebetulan tiba-tiba phone ni berbunyi tau. Cik, ada bunyi orang call. Dan rupa-rupanya yang call tu adalah daripada aplikasi Grab dia tu. Rupa-rupanya customer. Dan yang paling mengejutkan, yang call Amir tu adalah customer dia yang dia nak ambil dekat hospital Kuala Lumpur tadi. Kenapa perempuan ni call aku? Jadi Amir ni nak ke tak nak angkat? Nak ke tak nak? Nak jawab ke tak nak? Nak jawab ke tak nak? Waktu ni dah berdebat dah ni. Dia masuk kereta, tutup pintu, dia kunci. Bila dia angkat call, dia fikir, angkat je lah. Dia angkat. Bila dia tanya, tiba-tiba perempuan tu macam marah-marah dia. Cik, berapa lama saya nak tunggu ni? Dah setengah jam, dah lebih setengah jam saya tunggu cik ni. Dari tadi, saya tahulah saya pergi tandas, tapi takkan tak begitu apa-apa. Cik tinggalkan saya macam ni je. Waktu tu Amir dia dengar, ya Allah. Rupa-rupanya yang Amir ambil masa dekat hospital Kuala Lumpur tu, siapa, geng? Tak ada sesiapa pun. Maksudnya perempuan tu sebenarnya, yang pelanggan itu tak masuk lagi. Perempuan tu sebenarnya dia pergi ke tandas kejap. Dia ada WhatsApp lah, macam ada teks dekat Amir ni cakap tunggu kejap, saya nak pergi tandas. Jadi Amir tak perasan message tu. Dan tiba-tiba ada dia nampak perempuan yang masuk dalam kereta, tiba-tiba datang kan. So Amir ni hantarlah. Dan rupa-rupanya yang dia ambil tu tak tahu siapa. Ya Allah, siapa yang aku ambil tadi? Tapi Amir walaupun takut-takut dia, sebab dia rasa ada perasaan tanggungjawab, dia patah balik, dia pergi ambil juga perempuan tu. Dan yang paling best sekali, perempuan yang dia ambil tu sebiji muka macam perempuan yang dia ambil mula-mula tadi. Amir ni betul-betul dia confirmkan dengan perempuan tu. Cik, betul ke cik tak naik tadi? Betul cik tak naik tadi? Perempuan tu marahlah. Bila masa pula saya naik? Saya tunggu cik dah lebih setengah jam, cik tak naik. Tak naik-naik. Cik tak muncul-muncul. Saya ingatkan cik tunggu saya. Cik tiba-tiba saya tengok dekat apps Grab ni, cik dah gerak pergi ke kawasan yang nak balik rumah saya ni.
cik apa hal? Marahnya si perempuan ni. Tapi Amir ni sebab dia dah biasa dengan situasi macam ni, dia pandailah dia redakan keadaan, dia tenangkan perempuan tu. Jadi Amir dia kata dah tenang-tenang, dia pun hantarlah perempuan tu. Dan memang confirm dia kata perempuan tu memang tak pernah naik pun masa mula-mula tadi. Dan siapa yang naik dan menyerupai wanita yang customer dia ni, Amir pun wallahu alam, mungkin ada makhluk lain yang saja nak menyakat ataupun saja-saja cuba nak menguji Amir. Itu pengalaman Amir lah masa dia ambil penumpang dia dekat hospital Kuala Lumpur. Alright. Okey, jadi tamatlah 3 kisah daripada pemandu Grab dan juga kisah daripada pemandu taksi. Cerita dia pendek-pendek je, tapi aku rasa mungkin duration setengah jam juga kot cerita aku ni. Dan sebelum tu aku nak beritahu awal, aku tak berniat daripada cerita aku tadi, daripada kan aku sebut kubur Cina, wanita India, aku tak berniat nak kata resis ke apa tau. Tak ada sebab ini aku kata tiga-tiga aku kata memang dapat kebetulan 3 kaum ada sekali. Dan cerita ni aku nak beritahu benda makhluk-makhluk gaib ni ada di mana-mana. Bukannya disebabkan kaum apa ya, tak. Kita kata satu Malaysia. Jadi janganlah terasa, sebab makhluk ni dia boleh menyerupai macam-macam bentuk. Dia boleh jadi orang putih boleh, orang India boleh, Cina, Melayu, semua dia boleh menyerupai, semata-mata nak mengganggu kita ni manusia. Dan aku harap bila korang dengar cerita ni, korang tak ambil hati dan korang menerima cerita ni dengan hati yang terbuka dan anggap kisah-kisah aku tadi hanyalah sebagai hiburan semata-mata, untuk korang dengar waktu malam ke, nak tidur sambil bawa kereta ke. Okay, so itulah dia cerita untuk video aku kali ni. Aku harap korang terhibur. Dan kalau korang rasa ada cerita yang korang nak aku sampaikan, boleh email ataupun WhatsApp ke, ataupun Telegram boleh, ataupun komen dekat bawah cerita apa yang korang nak. InsyaAllah nanti aku akan cuba cover. Aku akan cover lah mana yang aku sempat, sebab aku pun ada kerja hakiki aku sendiri. Alright, so kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.